Oke, selepas itu apa pula? Oke, bandingkan kesan. Mungkin sebelahnya. Bandingkan kesan dari dilanggar bola pingpong dengan hal laju tinggi, peluru dengan hal laju tinggi, lori dengan hal laju sederhana. Yang mana sakit? Mana sakit? Mana peluru mati. Yang mana sakit? Kamu lah sakit. Kamu guna bola pingpong, guna kepala kamu dengan hal laju tinggi. Bencol. Benjol saja sikit. Kalau peluru mati. Kalau lori dengan hal laju sederhana Koma. So maksudnya di sini dia faktor apa yang kita perlu tengok? Kelajuan bagus, tapi lori hal laju sederhana pun sakit juga tuh, mati juga tuh. Kenapa? Tidak koma sejak dulu. Ya bagus, dia punya jisim. So kita nampak yang pertama, bola pingpong laju tinggi pun tak apa sebab dia agak ringan. Iya, fisik. Peluru agak berat sebenarnya, besi kan. Bermaksud kita perlukan sesuatu pula sekarang. Jangan tengok dulu jawapan. Kita perlu pula sekarang ada sesuatu yang dia bergantung kepada jisim dan juga hal laju. Dan semakin besar hal laju dan semakin besar jisim, semakin besar kesannya. So kita dua benda itu kita darab lah. Kita perlukan satu kuantiti yang darabkan jisim dan dia punya hal laju. So NV lah. Nah oleh itu kita bagilah dia satu nama dan kita panggillah ada momentum. Itu je. Kenapa kita bagi? Sudah memang ada. Jisim darab bukan sebab Laju. baru kita terangkan kenapa benda ini penting, baru kamu tanya balik kenapa benda ini ada. Kan? Manusia yang define benda ini sebab kita nampak ada sesuatu yang kita perlu describe dia punya sifat yang bergantung kepada jisim dan hal lajunya. Di mana bila dia jisim darab hal laju bermaksud kalau dia pun berat tetapi hal lajunya kosonglah momentumnya. Kan itulah kita darab, bukan tambah. Kita boleh tambah. Oke, MV. Vektor ataupun skala? Skala. Vektor ataupun skala. Vektor kenapa? Sebab dia ada arah dan arahnya ikut arah hal lajunya. Unit Kilogram meter per saat. sebab dia MV, so kilogram ms negatif 1. Prinsip keabadian momentum dalam satu sistem, jumlah momentum adalah tetap kecuali dikenakan satu daya luaran. Sebenarnya ini adalah sama juga dengan hukum Newton pertama sebenarnya. Hukum Newton pertama katakan kalau dia pegun dia akan terus pegun, kalau dia bergerak dia akan terus bergerak kecuali dikenakan satu daya. Hanya di sini kita akan melibatkan lebih dari satu objek. Bila dia berlanggar. Boleh juga kalau kamu langgar diri sendiri boleh. Kalau langgar perlukan dua objek, kan? So bila dua objek ini berlanggar, adakah hal lajunya akan berubah? Adakah arahnya akan berubah? Nah, bila dia berlanggar, untuk setiap satu hal lajunya berubah, arahnya mungkin berubah. Untuk setiap satu, tetapi bila kita tengok secara keseluruhannya, kalau kita anggap dua benda itu adalah dalam satu sistem, bila dia berlanggar itu adalah daya dalaman. Daya dalaman maksudnya tiada daya luaran. Tiada daya luaran maksudnya tiada perubahan, jadi momentumnya adalah tetaplah. Nampak kan? Sebab dari awal kita nampak kalau dia ada daya luaran, kalau pegun dia akan terus pegun, kalau bergerak dia terus bergerak. So logiknya kalau tiada daya luaran antara mereka, jadi jumlah momentum sudah tentu akan tetaplah kan? Okey, itu je sebenarnya. Okey. Hanya sistem. Okey, sistem melibatkan lebih satu objek. Daya di antara objek dianggap daya dalaman dan tidak mempengaruhi jumlah momentum. Okey. So hal laju dan momentum objek masing-masing mungkin berubah. Dia akan berubah tetapi jumlah tidak berubah. Okay. Sebenarnya itulah prinsip keabadian momentum.
Oke, bukan ditanya apa prinsip keabadian momentum M1 U1, M2 U2, itu hanya formulanya kan. Yang penting kamu paham jumlah momentumnya adalah sama. Cukup masa dari pengiraan ataupun kita terus saja isi. Tak payah kira lah. Oke. Isi saja. Ayat pertama ialah apa? Objek A 1 kilo sedang bergerak. It helps kalau kamu lukis ini 1 kilo bergerak kanan 5 ms negatif 1 melangkah satu objek 0.5 pada awalnya pegun. Selepas pengelanggaran A bergerak ke arah kanan dengan halaju 2. Apakah halaju objek B? Tidak tahu. Kan? So, bagaimana kamu isi ini? Ini awal, ini akhir. Tapi ada dua objek kan? Itulah di sini ada tambah, sini adalah tambah. Oke. So, awalnya ini 1 5 M darab B kan? Iya. Awalnya ini 0.5 darab 0. Habis. Jumlah ini momentum, ini jumlah momentum, ini jumlah momentum awal. Paham kan? Oke, paham. Daripada kamu fikir M1 U1 M1 U M2 U B U ke B lah, U ke B lah. Tapi yang penting kamu paham lah kan? Benda boleh. Oke, pada akhirnya ini 1 bergerak dengan 2. Oke, dan itu akhirnya di 0.5 dan bergerak dengan halaju yang kita tidak tahu, itulah letak V. Selesai. Oke, nanti pengiraan. Oke, next. Apa ya kira tapi we don't have time. Oke, yang penting kamu paham macam mana isi. Oke, ini jumlah momentum awal. Apakah momentum setiap satu tambahkan ini jumlah momentum akhir. Oke. Di bawah, objek A bergerak ke arah kanan melanggar objek B asalnya pegun. Selepas pelanggaran objek A bergerak ke kiri dengan halaju 3. Satu saja sedikit berbeza, iaitu apa? Selepas dia berlanggar, sebab dalam kes ini benda itu berat pula, dia akan terlantun balik. In fact, kita boleh proof kalau dia pelanggaran kenyal. Kalau kamu langgar benda yang berat, kamu akan terlantun balik. Nah, nanti boleh cuba tengok siapa lebih berat kamu langgar dia. Oke, apa bezanya di sini? Satu saja, yaitu ingat momentum adalah scalar ke vektor. Ya. Vektor. Jadi bila vektor arahnya sangat-sangat penting. So bila awalnya dia bergerak ke kanan 5, lepas tu dia terlantun balik dengan halaju 3, bermaksud sini 50 darab 5 tambah 100 darab 10, ini 50 darab apa? 3. No. 2. No. Kalau kamu darab 3 maksudnya dia begini 3. Oh, posisinya kiri negatif. Ke kiri. Ke kiri, so ini Negatif. adalah negatif 3. Oke, hati-hati ya. Oke. Tapi yang akhir itu, yang kita mau itu, kamu rasa dia bergerak ke kanan ke kiri? Kiri. Rasanya ke kanan lah kan? Rasa saja. Bolehkah kamu langgar dia lepas ke duduk ke kiri? Tak logik kan? Ini bergerak ke kanan, langgar benda tak bergerak, dia terlantun balik, yang itu rasanya sudah tentu akan ke kanan lah kan? Nah, ke kanan. Okay, so 100 lebih lah. Oke, bisa. Oke, next. Ya. Arah. Oke, so maksudnya tambah lagi satu lah. Ingat kan dia tidak berubah, dia masih lagi jumlah momentum awal, jumlah momentum akhir. Hanya halaju kamu kena berhati-hatilah, pegun kosong lah. Kalau terbalik berbanding dengan arah yang kamu pilih sebagai positif. Nampak tak? Bila kita tulis 5 ke kanan, positif, kita sudah anggap dia positif. So kalau dia ke kiri, kita kena letak negatif. Dan kalau kamu dapat buat jawapan kamu negatif, maksudnya dia ke kiri. Ya. Tapi dalam kes ini ke kanan. Nah. Okay. Yang ini apa? Peluru bergerak ke kanan, terbenam ke dalam satu bongkar. Oh, ini ialah kes apa? Selepas itu kes menembak. Dia terbenam, maksudnya yang pentingnya konsepnya apa itu saja. Laju apa? Laju peluru
Iya. Yalah laju peluru. So awalnya 50, 100 tambah ini kilo ini gram. So 1000 kosong kan? Iya. Oke. Iya. Sama kan? Masih lagi jumlah momentum. Oke, bukan masih lagi ini masih sama. So ini adalah jumlah momentum awal kan? Iya. Oke, pada akhirnya bila dia terbenam maksudnya dia bergerak bersama kan? Itu dia. So bila dia bergerak bersama-sama maksudnya dua-dua pun mempunyai laju yang sama V. Kan sebab dia terbenam. Oke, paham. Kan? Iya. Tu lelaki langgaran perempuan lepas tu bergerak bersama-sama lain. Lain. Yalah, Betul alah juga, tujuh betul. mereka sama kan? Nah, maksud hanya satu. Boleh juga kamu masih guna 50 darab V, 1000 darab V. Iya. Tapi tak perlulah sebab dia bergerak bersama-sama, kita anggap dia satu jisim. Yaitu 50 tambah 1000. Itu je. So boleh selesai sudah. Iya. Okey. Tapi kamu nampak konsepnya masih momentum sama. Dia hanya satu tambahan iaitu bila dia terbenam ke apa dia bergerak sama-sama, so dia memudahkan pengiraan di sini saja. Bukan konsep yang lain, sama juga. Okey. Next. So biji peluru ditembak dari pistol yang asalnya pegun dan bergerak dengan laju ke kanan. So peluru ke depan, pistol Ke belakang. kenapa? Kenapa? Okey. Pada awalnya Dia betul. apakah jumlah momentum? Kosong, cukup. Sebab kedua-duanya tidak bergerak. Iya. Okey. Pada akhirnya peluru bergerak 100, so M-nya 50 MV. Kamu tahu kenapa sini saya tak tukar kg ya, walaupun sepatutnya tukar kg kan? Kenapa? Iya. Lebih selama kamu tukar kg lah, tapi sebab yang ini dia sama dengan kamu potong. Sebab ada 4M kan. So kalau keempat-empatnya gram tiada masalah. Iyalah, kalau satu daripada sana kilogram saya tukar. Tapi jangan mix lah. Tapi kalau dia minta momentum sendiri, kira nilai momentum, kena tukar kg ya. Okey, hati-hati. Okey, 50 tambah 10 100 untuk peluru. Okey, pistol Kosong. kosong. 400. Kosong? Kosong. 400 darab kosong. Ya. Baik. 400 darab kosong. So kosong sama dengan 5000. Wow, teori baru matematik. Kosong sama dengan 5000. Salah. Nah, ya apa yang salahnya? Okey. Benar. Bermaksud, ya ini awal kan, ini akhir kan? Ini akhir. Okey. Maksud ini tak mungkin kosong. Kan? Ini tak mungkin kosong. Okey, dia ada satu halaju. Okey, tapi kamu tengah lagilah. Mana boleh satu tambah satu nombor dia jadi kosong? Satu nombor tambah satu nombor dia jadi kosong. Ya. Mungkin kan? Ditolak. Jadi tambah apa? Negatif. Ya, negatif. 5 tambah negatif 5 kosong. Iya. Apakah maksud negatif? Ke kiri. Ke kiri. Oh, pistol itu ke belakang. Saya kena tipu. Tak pernah kamu tembak pistol? Pernah? Betul. Pistol sebenar. Kenapa enggak? Kamu akan rasa rasa senapang itu tertolak ke belakang. Okey. Hanya di sini terpulang kita selesaikan ini lah. Kamu mau letak negatif di sini kah ataupun biarkan di V? Terpulang. Di situlah letak situ. Kalau kamu letakkan V saja di sini, sebab kita mau cari V kan? V kan? Ya. V kan? Ya. Kamu akan dapat nilai V negatif. Betul kan? Oh, iya. Betul kan? Ya. Dan barulah kamu terangkan dia bergerak Ke kiri atau ke kiri kanan. itu. Okey. Okay. Kalau kamu letak negatif di situ, Aha. kamu akan dapat positif. Ya. Tapi masih terangkan bahawa dia bergerak ke kiri. Oh. Okey. Sebab dia memang ke kiri. Yang penting kamu cakap dia ke kiri. Okey.
sepatutnya lah. Oke. Hanya kalau dia sudah guna perkataan halaju sentakan, tak perlu lah tetap negatif. Oke, kenapa? So sekali lagi kita tengok di sini bukan konsep keabadian momentum yang berubah di sini. Kan? Dia masih jumlah momentum awal, jumlah momentum akhir adalah sama. Hanya ini adalah special case. Momentum awalnya adalah kosong. Itu dia kan? Itu special case-nya. Alright. Paham. Betul paham ke? Sebab selama ini pun kamu cakap paham juga kan? Paham. Cikgu kimia kami cakap plastiknya kami. Oke, so ingat saja untuk dua case special ini sebenarnya. Jika melekat, dia halaju sepunya. So jumlah momentum akhir kita guna M plus M darab B lah, lebih senang untuk kira sebenarnya, itu je. Oke. Dan jika asalnya kedua-dua pegun, jumlah momentum akhir ke awal ni, kalau dia melekat dengan halaju seragam, jumlah momentum akhir. Ya saya tahu dia sama. I'm just saying that yang kita special kita mau ingat untuk ini ialah dia adalah kena guna beginilah kan. Manakala kalau asalnya kedua-dua pegun, biasanya letupan dia asalnya kedua-dua pegun. So jumlah momentum awal sama dengan kosong. Oke, juga ingat momentum adalah kuantiti vektor. So arah adalah penting. So kalau ada momentum pada arah bertentangan, yang dipilih sebagai positif akan dianggap sebagai negatif. Itu je. Okey, tenaga kinetik. Okey, sekejap. Pelanggan kenyal jumlah momentum Pelanggaran kenyal. tetap. Pelanggan tidak kenyal jumlah momentum meningkat ke menurun tetap. Tidak kenyal. Dalam letupan momentum meningkat ke menurun tetap. Itulah hukum keabadian momentum asalkan tidak ada daya luaran yang bertindak ke atas kedua-dua mereka. Nampak bila dia berlanggar ke, terbenam ke, meletup ke, itu tindak balas antara mereka sendiri. Ingatlah sejumlah momentum sentiasa tetap. Okey, sama dia kenyal ke tak kenyal ke letupan. Okey. Yang membezakan kenyal dengan tidak kenyal adalah tenaga kinetik. Kalau dia tetap, dia dipanggil kenyal. Kalau dia berkurang, dipanggil tidak kenyal. Itu je. Berkurang. Okey. Kalau dia terbenam, sudah pasti tidak kenyal. Tetapi kalau dia tidak terbenam, mungkin kenyal, mungkin tidak kenyal. Okey. Sama, lain. Definisinya bergantung kepada tenaga kinetik. Letupan. Fikir, kalau letupan pada asalnya pistol tak bergerak, peluru tak bergerak. Lepas tu peluru bergerak, pistol pun bergerak. Bertambah. Ini sebenarnya bertambah. Dari mana dia bertambah? Tenaga bertambah. Ya, dari peluru, tenaga kimianya dalam itu meletup. Okay. Nuklear pun sama, dia pun meletup. Okey, suatu pelanggaran adalah dianggap tidak kena asalkan tenaga kinetik berkurang ataupun tenaga kinetik berkurang. Kinetik berkurang. Tidak semestinya bercantum. Tapi kalau sudah bercantum, sudah pasti dia tidak kenyal. Tapi kalau tidak bercantum, tidak semestinya dia kenyal. Nah, kan? Nah, ya. Kisah pelanggaran kenyal antara objek dengan jisim yang sama. Paling senang kalau yang pandai main snooker. Ataupun kena 50 sen lah. 50 sen kamu langgar 50 sen. Apakah berlaku? RM1. 50 sen kamu langgar 50 sen. Yang 50 sen pertama akan berhenti, yang kedua akan bergerak. Maksud dia sebenarnya dia bertukar halaju. Saling tukar halaju.
Contoh-contoh lain, apalagi pelanggaran? Pelanggaran barang. Kan terus mengira pembelahan the place. Pelanggaran ya. Ya, yalah itu juga letupan yang kalau radioaktif itu pun begitu.